الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Kahfi dulu, ayat 101 hingga 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Pagi ini kita selawat Anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar
ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم أما بعد فيا عباد الله Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, yang diridhai Allah, yang dirindui Nabi SAW, yang sangat-sangat saya kasihi dan saya hormati. Syukur kita kepada Allah Ta'ala. Sehari lagi umur dipinjamkan kepada kita. Sehari lagi kesihatan diberikan kepada kita. Sehari lagi masa dipinjamkan lagi kepada kita. Terima kasih wahai Allah. Tanda kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita membawa kepada seluruh apa yang kita pinjam daripada Allah untuk melakukan ketaatan dan juga kebaikan. Yang mana di antara salah satu ketaatan dan kebaikan yang mampu kita lakukan adalah daripada cara mencari jalan Allah. Tidak ada jalan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali jalan menuntut ilmu. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah, dijemput oleh Allah untuk kita menghadiri, mendengar atau mengikuti mana-mana majlis ilmu. Walau di mana kita berada, nah. Hari ini kita boleh buka dengar dunia punya. Nah. Mana-mana guru yang kita suka, kita tekan je. Kita boleh ikut. Di mana dia duduk pun kita boleh ikut. Nah. Ikut nak dengan tak nak aja. Nah. Jadi kita tahu benda yang ada pada kita ni semua pinjam, bawa lah benda-benda pinjaman ni menziarahi taman-taman ilmu. InsyaAllah hari ini kita akan sambung melalui kitab Jauhar Al-Manhuf, iaitu kitab saya muka surat 102. Betul. Ada yang lain tak? Ada yang lain. Faedah tersebut di dalam Hasiyatul Jamal. Jumpa no? Jumpa
Ada yang versi baru dia lain, bukan surat. Okey, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah. Faedah ni faedah apa? Faedah sesuatu yang memberi manfaat untuk kita amalkan. Bila musannif atau pengarang kitab kita cerita tentang kelebihan hari Jumaat. Tapi dia main ni cerita lain. Lari daripada cerita kelebihan hari Jumaat. Sebab apa? Dia nak bagi hadiah kat kita atas ragu hati sebelum dia sudah kitab bab Jumaat ni. Yang ni satu hadiah pemberian dia faedah. Buatlah benda ni, amalan ni, semoga ianya memberi manfaat. Makna dia kalau tak mau buat pun tak apa. Tapi dia bagi kalau hampa buat, hampa dapat manfaat. Apa faedah yang dicadangkan oleh musannif? Bila saya sebut musannif atau mu'alif, pengarang kitab atau penyusun kitab. Yang mana dia ajak kita buat sesuatu yang manfaat. Dia kata dia ambil daripada kitab Hasyiatul Jamal. Hasyiatul Jamal ni nama kitab. Hasyiatul Jamal. Yang ni dia menghuraikan permasalahan-masalahan kecil yang kita lakukan sehari-harian. Apa dia yang dikatakan? Barang siapa menggunting baju pada hari Sabtu mempusakai penyakit selama ada dipakainya pada badan. Gunting baju hari Sabtu. Okey, baik. Yang ni untuk tukang baju ke kan? Kita boleh ambil satu faedah. Satu benda yang manfaat. Baju ni kalau boleh elokkan jangan gunting pada hari Sabtu. Tak elok. Tak elok. Elokkan kerana tak elok. Sebab dia kata dia akan mempusakai penyakit selama ada dipakainya pada badan. Mudah kena penyakit. Bukan dia kata di baju tu ada penyakit dah. Mudah kena penyakit. Kalau kena penyakit, susah nak berubat. Elakkan daripada kita nak gunting. Tak kira lah gunting seluar ke, gunting tudung ke, gunting apa-apa jenis gunting. Elakkan ataupun hindarkan daripada menggunting pada hari Sabtu kerana ia akan mempusakai penyakit selama baju tu dipakai pada badan. Okey. Seandainya kita dah buat benda ni dengan sebab kita tak tahu benda tu dia tak sampai kepada haram. Okey? Dia tak sampai kepada haram. Tapi kalau kita tak buat dapat pahala sunat. Kalau kita tak buat kita dapat pahala sunat. Tapi kalau kita buat tak berdosa pun. Tak haram pun. Cuma makruh kerana dibimbangi. Seandainya pada penyakit menular, kita pakai baju yang kita gunting pada hari Sabtu tu, dia cepat dapat. Dia cepat kena. Dia cepat kena. Dan kemudian bila dia kena, orang lain kena biasa-biasa saja, dia teruk. Dia teruk. Kalau kata orang lain demam 2-3 hari, dia pergi sampai seminggu. Mungkin. Ini nasihat daripada ulama'-ulama' kan waris anbiya'. Ulama' pewaris Nabi. Jadi, dia kata kalau tak mau buat pun tak apa, tak berdosa. Namun, kalau buat dapat pahala. Okey. Dan pada hari Ahad, mengenai akan dia duka cita dan kesusahan yang tiada berkat. Kalau pada hari Ahad pula, dia kata, dia akan berduka cita dan kesusahan dan tiada berkat. Sabtu dan Ahad tak elok, no? Kalau kata Sabtu tu mempusakai penyakit, kalau hari Ahad pula, kemurungan. Kemurungan. Dan tiada keberkatan pada pekerjaan yang dia buat itu. Tapi pada hari Isnin, pada hari Isnin ada berkatnya. Apa yang kita nak cari keberkatan ni? Keberkatan daripada pakaian. Kalau kata kita seorang tukang buat baju, maka upah yang kita dapat itu berkat pada perbelanjaan makan minum kita, pakai kita, ataupun sedekah kita. Dan juga dia kata keberkatan ini bukan sahaja pada pakaian kita, pada penggunaan kita, sebaliknya keberkatan ini datangnya daripada sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan pada hari Selasa, segera binasanya atau dicuri atau dia akan terbakar api baju tu. Sudah, no? Kalau hari Selasa pun tak elok. Nak jadi kena cari. Isnin, okey. Sabtu Ahad tak boleh. Kalau hari Selasa pula dia kata mudah terbakar. Ia adalah rahsia-rahsia di sisi Allah yang kita tak tahu kenapa nak. Dan pada hari Rabu direzekikan dia akan rezeki yang banyak daripada ketiadaan penat dan susah. Hari Rabu bagus. Hari Rabu bagus. Akan direzekikan dengan rezeki yang banyak. Tiadaan penat, buat elok aja. Dan pada hari Khamis direzekikan dia alim. Bertambah ilmunya. Belajar sikit-sikit, banyak-banyak dapat. Dan pada hari Jumaat, panjang umur yang memakainya. Hak tukang pakai pun dapat keberkatan dari segi umur. Ini untuk orang yang menggunting pakaian. Tak kiralah sama ada dia gunting baju, seluar kain atau tudung. Dan sebagainya jenis menggunting. Okey? Baik. Faedah. Ini satu lagi faedah. Faedah yang dia kata patut kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Kata setengah ulama bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan 7 petala langit dan bumi pada hari Ahad. Ialah permulaan hari yang 7. Seperti kata Imam Nawawi, bersalahan bagi Imam Rafi'i menjazam, yakni menegas ia bahawasanya permulaan hari yang 7 itu ialah hari Sabtu. Maka barang siapa hendak membina rumah atau bertanam sesuatu, maka hendaklah ia kerjakan pada hari Ahad. Okey. Ini pendapat para ulama. Yang mana kata ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi pada hari Ahad. Kecuali pada perkiraan Imam Rafi'i, Ahad bukan hari pertama. Ahad ialah hari kedua. Sabtu dia kira hari pertama pada pendapat Imam Rafi'i. Tapi pada pendapat Imam Nawawi ni siapa? Hai yang duk karang hadis yang kita duk baca tu. Setiap Selasa tu. Imam Nawawi dia kata Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ni pada hari Ahad. Pada hari pertama penciptaannya. Yang mana dia kata apabila petala langit dan petala bumi itu dijadikan pada hari Ahad, kita boleh mengambil faedah pada penciptaan Allah itu untuk kita tanam sesuatu. Nak tanam pokok. Nak tanam apa jenis tumbuh-tumbuhan, maka eloklah ditanam pada hari Ahad. Kerjakan hari Ahad. Eloklah kita pun cuti hari itu. Kadang orang bagi anak pokok daripada segar bugar sampai dah nak mati dah. Tak tanam lagi. Bila nak tanam, nanti saat nak kerja, tak nak cari hari cuti. Cantik dah hari Ahad tu. Ataupun dia bagi pokok yang untuk ditanam dalam pasu yang kecil dalam rumah. Pun cari hari Ahad juga. Itu kebaikan dia kata. Dan dia kata dijadikan matahari dan bulan pada hari Isnin. Dan sifat keduanya berjalan. Maka saya langkau Okey, saya langkau. Membina rumah atau bertanam satu. Tadi bina rumah nak buat rumah hari Ahad. Okey, saya terlangkau. Setinggal yang bina rumah tu membina rumah. Siapa yang nak buat rumah, buatlah pada hari Ahad juga. Dan dijadikan matahari dan bulan pada hari Isnin dan sifat keduanya berjalan. Maka barang siapa yang hendak musafir, hendaklah ia musafir pada hari Isnin. Dan adalah musafirnya itu pada ketika bulan bertambah. Jangan pada ketika kurangnya. Kerana bahawasanya Nabi SAW bersabda, bagi seorang saudagar yang hendak keluar musafir pada ketika bulan kurang, adakah engkau kehendak bahawa dihapuskan Allah Ta'ala akan perniagaan kamu berhadap olehmu akan awal bulan dengan keluar musafir. Okey, ini di antara faedah ataupun pesan yang dibawa datang
daripada Nabi SAW. Kalau kita nak bermusafir, kalau boleh hari Isnin. Kerana mengambil sempena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan matahari dan bulan pada hari Isnin. Jadi oleh kerana sifat matahari dan bulan tu berjalan. Betul tak? Matahari dan bulan tu berjalan tak berhenti. No? Berlumba-lumba untuk menghabiskan setahun. 365 hari. 355 hari dapat kat bulan. Jadi oleh kerana sifat kedua-dua makhluk yang besar ini, bulan dan matahari itu sifat dia berjalan. Kalau kita nak bermusafir, nak pergi jalan ke mana-mana pun, sunat. Kalau kita berjalan hari Isnin, kita susahlah sebab kita kerja. No? Kita hak yang nak cuti pun, Sabtu Ahad. Habis sangat kita ni tahu hujung minggu ni nak pergi mana tak? Kita akan cari pada hujung minggu lah. Sabtu dan Ahad. Ataupun mungkin Jumaat. Pada bagi sesetengah tempat yang cuti pada hari Jumaat. Dia akan cari hujung minggu lah. Kalau kerja duduk jalan hari Isnin tak payah kerja. No? Ataupun kita nak suruh kerajaan kita tukar hari lah. Tukar hari cuti daripada hari Sabtu tukar pergi hari Ahad dan Isnin. Cuma kalaulah kata yang tak ada apa-apa komitmen yang lain, tak ada gangguan kerja, kita tidak ada, tak mengganggu perhubungan dengan manusia, maka bolehlah kita amalkan seperti mana yang diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat matahari dan bulan itu berjalan. Tapi kalau tak mau tak apa tak? Tak apa. Nah, macam kita duk buat lah ni lah. Kadang kita pilih hari Jumaat. Hari Jumaat. Kadang kita pilih hari Sabtu ataupun hari Ahad. Sebab hari itu semua orang cuti. Nak pergi mana-mana pun tunggu hujung minggu hari cuti. Tapi kata Nabi SAW, andai kita tak boleh nak pilih pada hari yang diciptakan langit dan bumi, iaitu hari Isnin, maka carilah pada ketika mana bulan. Disebut di sini lah. Sabda Nabi SAW kepada seorang musafir yang hendak keluar musafir pada ketika bulan kurang. Apa maksud bulan kurang? Dia makin menurun. 15 ke atas. Bulan hijrah lah. Bukan bulan Masihi. Tengok bulan hijrah. Bulan yang semakin menurun. Tak berapa nak elok kita nak pergi mana-mana. Katanya. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Rasulullah bagi teguran kepada seorang saudagar yang nak keluar berdagang. Yang mana pada waktu itu adalah bulan tengah mengurang. Maka kata Nabi SAW, nak pergi keluar ke? Bulan tengah duk turun ni, kita panggil bulan duk turun. Orang tua panggil bulan duk turun. 15 ke atas. Jadi dia kata, adakah engkau hendak dihapuskan Allah Ta'ala akan perniagaan kamu? Apa dia dihapus? Bankrupt. Bankrupt. Orang yang nak bermusafir dalam perniagaan. Berhadap olehmu akan awal bulan dengan keluar musafir. Kalau kita nak keluar musafir walaupun bukan pada hari Isnin, susah kita nak keluar hari Isnin dengan sebab tak cuti. Jadi cari ketika mana bulan menaik. Daripada 1 hingga 15. Nak balik tak apa. Nak balik cari bulan duk turun. Tapi nak buat macam mana? Tiket pada time tu lah baru ada tiket. Waktu tu lah orang cuti. Waktu tu lah kita tak ada apa kan. Kita kena tengok juga pada keadaan. Suasana kita. Kita berjanji, kadang tu berjanji. Dia kata aku waktu ni boleh. Perhati tengok kalender. Oh bulan sedang menurun. Abang kadang ni bulan menurun ni tak boleh nak pergi. Dia kata kalau anak bulan menaik hampir seorang-seorang. Jadi kita nak seimbangkan, nak cari masa yang sesuai. Maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Janganlah kita berpegang macam seolah-olah benda ni wajib. Cuma dia dapat faedah. Sesuatu yang memberi manfaat. Sebab tu orang tua-tua dulu bila dia nak buat rumah dia nanti baca dulu hari. Dia tengok dulu hari bulan kan. Dia ada kira-kira dia.
nak pergi mana-mana, nak pergi meminang, nak berkahwin, nak akad nikah, nak buat kenduri, dan nanti tengok dulu tarikh. Dan kalau masyarakat Hindu sampai hari ni dah, mereka nanti tengok tarikh. Tapi dia nanti panggil Tok Sami dia lah mai. No? Kita orang Melayu ni, orang Melayu tak berapa kisah sangat. Nah? Tapi kalau kita nak jadikan Hasyiatul Jamal ni, kita Hasyiatul Jamal, kita boleh rujuk melalui kitab Jauhar Mahfuz untuk keindahan dalam kehidupan. Jadi tak salah, tak ada lah sampai kepada kebinasaan. Kalau buat, dapat manfaat. Kalau tak buat, pun tak apa. Jangan susah hati. Cuma kalau dapat, kita tengok, elok cantik. Okay, dan tersebut di dalam Ajaibul Makhluqat. Ini nama kitab. Kitab Ajaibul Makhluqat. Barang siapa sakit pada awal bulan, baginya kuat pada menolakkan penyakit terlebih kuat daripada orang yang sakit pada akhir bulan din abang. Ini keajaiban yang boleh kita ketahui melalui bulan. Hari bulan. Kalau kita sakit pada awal bulan hijrah, daripada 1 hingga 15, kita akan mempunyai kekuatan nak lawan penyakit. Imunisasi dalam badan tu lebih kuat nak tolak sakit tu. Lebih cepat sembuh dia kata daripada yang sakit pada akhir bulan. Sakit ni boleh pilih tak? Sakit boleh pilih tak? Mana boleh? Kan? Dia nak abang kalau kita nak tengok. Kalau kita nak tengok. Bila sakitnya? Sekian-sekian hari bulan dia kata sakit. Kita pun perhati tengok kalender. Oh ni waktu bulan menaik. Waktu bulan menambah. InsyaAllah. Dia punya level kesembuhan dia tu tinggi. InsyaAllah. Daripada orang yang sakit di akhir bulan. Dia lambat sikit lah. Saya tak kata benda ni 100% betul. Semua ni kembali daripada Allah. Okay? Kita berpegang teguh dengan Allah. Dan kita tak kata benda ni pembohong. Ajaibul Makhluqat ini, ianya satu kitab yang dikarang oleh ulama. Dia pun takkan buat satu-satu benda mengikut hawa nafsu. Kecuali beristikharah terlebih dahulu. Bertanya kepada Allah. Mendapat fatwa-fatwa daripada sahabat. Kemudian mai terus baru dapat kita. Dan kemudian dia kata, dan segala buah-buahan dan tanaman besar pada awal bulan itu terlebih banyak daripada akhir bulan. Kalau nak tanam buah-buahan, kalau lah kata kita tak boleh dapat pada hari Ahad ni, cari pada waktu bulan tengah menaik. Kerana hasil buah yang akan diperolehi lebih besar dan lebih banyak. Begitu juga laban. Apa dia ni? Susu binatang. Laban ni di sini susu masam tau laban ni. Laban ni dia susu masam. Yogurt. Yogurt. Laban pada binatang awal bulan itu terlebih banyak daripada akhir bulan. Yang ni kalau susu lah. Susu binatang. Dan segala buah-buahan yang menggetar. Yang ditimpa akan dia oleh cahaya bulan. Buah yang terkena pada cahaya bulan dia ketika bertambahnya terlebih baik daripada buah yang menggetar. Ini menimpa akan dia oleh cahaya bulan pada ketika kurangnya. Buah tu dia akan lebih baik isi dia, rasa dia, masak dia daripada apabila dia terkena cahaya bulan daripada buah yang tak kena cahaya bulan. Okey, kalau kita tengok di dalam sepohon pokok tu, buah dia tak sama kan? Ada yang besar, elok, masak cantik. Ada yang dia kecil. Dia masak juga. Tapi dia tak berapa besar, kemudian rasa dia kurang. Mai dari satu pokok. Kalau kita tengok pokok mempelam tu pun sudahlah. Rasa-rasa orang-orang kat sini banyak pokok mempelam rumah dia. Dia bila buah dia ni, kalau hak yang kena cahaya bulan tu, dia nanti besar, masak dia elok, rasa dia manis, ulatnya kurang. Tapi mai hak yang ke bawah tu, dia mengecil tapi dia masak lagu orang lain. Dia ni atas perintah Allah buah-buah ni, bila mana Allah Ta'ala kata masak tu, masaklah.
Ada besar, ada kecil. Kadang-kadang isi pun tak ada masuk habis. Dah orang lain masak, masaklah. Kun fayakun. Punya taatnya mereka. Kalau kita tengok sifat-sifat buah-buahan yang Allah Ta'ala ciptakan ni, memang ajaib. Tu kita ajaib makhlukat ni dia cerita, dia cari, dia kaji tentang keajaiban ciptaan Allah. Okey, kalau kita tengok buah pisang tanduk, bisa tengok kan? Dia kan besar-besar lengan ni, sujik-sujik. Kemudian dia setiap tandan dia tu bukan banyak. Kalau banyak patah pokok dia. Ha? Tak banyak kan? Keajaiban Allah Ta'ala buat. Kadang-kadang dia adalah 9 biji, 7 biji, 5 biji. Jarang genap. Biasanya ganjil. Tapi tak mustahil ada genap. Nah, jarang genap saya kata. Biasanya ganjil. Allah Ta'ala tak pernah bubuh setandang panjang tu. Ngeban pokok tu. Kan pisang ni bukannya ada kayu dalam dia kan? Nah, kemudian Allah Ta'ala jadikan pula pada, nak panggil tandan, banyak sikat dia tu. Sikat yang ada 5-6 biji tu, 7-8 biji tu. Selai daun. Saya panggil daun tu inang pengasuh. Nah, orang tengok tak? Siapa yang ada tanam, dia tengoklah lah. Siapa yang tak pernah tengok, pergi di rumah saya. Dia ada selai. Selai tu dia akan tutup. Saya bagi contoh. Ni macam jari sikat dia. Tak ada selai di sini. Dia akan tutup. Dia ditutup di atas sikat. Sikat pisang tu. Kemudian kita nak tahu pisang tu matang ataupun boleh dah kita ambil. Kering daun tu dia luruh. Hak yang kata inang dia tu. Selai saja. Tiba-tiba di atas tandan pisang tu ada sehelai daun yang Allah Ta'ala ciptakan untuk jadi pengasuh dia. Tu saya panggil inang pengasuh. Duduk di atas sikat pisang tu. Kemudian bila kita nak tahu buah tu boleh ambil tak boleh ambil, kering dan luruh. Selagi dia tak tua daun tu, selagi dia tak luruh daun tu, ataupun biasanya kalau kata macam rumah kami tanam tepi jalan, orang nanti curi nak pelari daripada orang nak kena tengok bagi betul-betul dia layu kecut, boleh pergi ambil dah dia. Kuasa Allah, no? Kuasa Allah. Dia ada inang pula. Kita tengok, pipi tengok, hari ni dia dah gugur. Boleh dah ambil. Kalau tak ambil, orang lain nanti ambil. Dah? Kuasa Allah kan? Ini disebut sebagai ajaibul makhlukat. Maha suci Allah. Tapi dalam sesikat pisang tu bukan sama besar pun, no? Tak sama besar kan? Hak yang di hujung kecil, pendek. Hak yang lain dia bagi panjang-panjang. Kekuasaan Allah. Keajaiban ciptaan Allah. Rupa-rupanya ada pasal. Rupanya yang besar, yang elok tu terkena lebih pada cahaya bulan yang menggetar. Dia kena timpa cahaya bulan lebih, dia eloklah lebih. Hak yang kecil tu dia kurang kena. Mungkin terlindung dengan abang yang besar-besar tu kot. Terlindung dia kurang membesar. Rasa dia pun tak semanis kawan yang besar. Kurang. Walhal satu mak satu pak kot. Satu rumah. Inang tu jugalah yang mengasuh mereka. Ni kekuasaan Allah. Sebab tu disebut ajaibul makhlukat. Keajaiban ciptaan Allah kepada makhluk. Okey, kalau kita tengok ikan. Ada sejenis ikan yang dia berteluk di atas daun. Daun ni pokok duduk di atas, bukan duduk dalam air. Ranting yang duduk menjulai. Dia bila dia nak berteluk, dia nanti lompat daripada air ni. Lompat dia akan pelekat teluk dia di daun. Dia ikan duduk di darat kot, di air kot. Kenapa berteluk di darat? Masya Allah. Allahu Akbar. Dia lompat, dia berteluk, dia turun sat. Sat lagi kalau dia rasa macam dah nyawa sikit, dia lompat pula, sambung berteluk. Dia pelekatlah di daun tu. Sampai kepada tempoh anak tu nak menetah. Dia tetah. Terjun anak tu masuk ke dalam air. Masya Allah. Allah punya kaya, no? Kaya sungguh-sungguh. Kalau penyu tu hidup dalam laut, nak berteluk naik ke darat, korek pasir lagi, no? Korek pasir. Kita kalau nak beranak, cuba korek pasir, kamu.
Kan? Allah. Kita yang tu pun kita tak boleh nak jawab. Nah, persoalan Allah Ta'ala ni pada keajaiban ciptaan makhluk dia amat-amat besar. Amat-amat hebat. Nah. Lepas tu bila anak penyu tu dia menetah. Dia tahu pula nak balik ke laut. Awak hang tak patah balik pergi ke belakang tu. Nah. Tidak hang patah balik dah pergi meronda keling. Mak hang bukan ada pun. Mak tu tak main jenguk dah. Sampai bila? Sampai bila-bila. Dia tak main jenguk dah. Awak yang hampir ke laut. Bukan dia pesan pun. Hampa tak menetah dah ikut. Pani semua turun ke laut dah. Jangan berayang mana-mana. Dia tak pesan pun kat anak dia lagu tu. Nah, tak menetah lagi. Bila menetah tu, koreklah keluar sendiri daripada pasir. Merangkaklah ke laut. No? Allahu Akbar. Pendidikan tu siapa yang bagi? Allah bagi. Ajaib sungguh ciptaan Allah. No? Tidak hampirlah panjat pokok nyok tu ke. Kan? Dapat juga makan buah nyok dia hampir ke laut. Apa abang kan? Laut tu kehidupan dia. Tak payah siapa ada. Tapi ronda dalam lain dulu. Mak bukan nak makan. Mak kita kan main dah. Ronda juga. Subhanallah. Hebat penciptaan Allah. Lepas tu hiduplah. Hiduplah sendiri. Tak ada siapa mengasuh. Tak payah hantar pergi mengasuh. Nah? Masya Allah. Keajaiban. Dalam duk cerita pasal timpa dengan bulan ni. No? Pi kepada penyu pula. Sebenarnya. Ciptaan Allah ni bila kita pi lagi indah lagi. Kita pi lagi indah. Sebab itu dikatakan keajaiban ni. Allah tu dia punya maha mendidik. Yang kita sebut Rabb. Rabb ni maksudnya Rabbal Alamin kan. Pendidik seluruh alam. Dia didik sungguh-sungguh. Sehinggakan kepada seekor kuman pun dia yang didik. Itu kita Rabb. Kita selalu panggil Ya Rabbi. Wahai Tuhan yang mendidik tu. Dia didik sungguh-sungguh kita ni. Bukan sekadar manusia, tetapi Rabbal Alamin. Rabbul Alamin, Rabbil Alamin. Pasal pebal, pasal pebul, pasal pebil. Itu ada cerita dia tentang nahunya. Kalau nak sebut Rabbul pun boleh. Amin ya Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Itu ada pasal ya. Tapi tak lari makna. Ba ka, bi ka, bu ka, tak lari makna. Cuma kita nak fokuskan sini pada perkataan Rabb, pendidikan Allah Ta'ala kepada seluruh makhluk tu ada sebabnya. Sebab tu, terangnya cahaya bulan bukan sekadar menerangi malam yang gelap, tapi ada sebab. Bila kena pada pokok, subur. Bila kena pada buah, cantik, manis dan elok pembesaran dia. Kita kalau kita nak bagi lagi besar, malam bulan mengambang, keluar ni. Adakah berkembang seperti bulan? Itu kita dah. Main bulawak yang keluar saja nak bagi cantik. Nak bagi indah, nak bagi rasa ranum seperti bulan. Baik. Dan dia kata lagi. Dan dijadikan binatang pada hari Selasa. Diharuskan sembelihnya dan menumpahkan darahnya. Maka barang siapa hendak membuang darah. Okay. Hari Selasa pula Allah Ta'ala bagi jadi binatang. Jadi dia kata, siapa-siapa yang nak sembelih binatang, eloklah pada hari Selasa. Kita nak baknuri, nak sembelih seekor lembu. Sembelih siap-siap kalau ada tempat simpan. Kalau tidak tak boleh. Kena tengok keadaan juga. Dan dia kata untuk siapa yang buang darah berbekam. Maka hendaklah ia dibuang pada hari Selasa dan sunat dibaca ayatul kursi pada ketika berbekam. Dan jangan minum susu kemudian daripadanya. Siapa yang nak berbekam, berbekamlah pada hari Selasa. Kerana dia kata dijadikan binatang pada hari Selasa dan ditumpahkan darah pada hari Selasa. Kemudian kita berbekam ni kita buang darah. Elok kita cari hari Selasa. Dan selepas berbekam, pantang tak? Jangan minum susu untuk hari Selasa tu sahaja. Esok tu boleh dah. Dan dijadikan laut dan sungai pada hari Rabu. Dan diharuskan minum airnya. Maka barang siapa yang hendak meminum ubat, hendaklah meminum pada hari Rabu. Tak lagi dia ingat minum minum air laut pula hari Rabu. Dia habaq di sini.
Allah Ta'ala ciptakan sungai dan laut pada hari Rabu. Ini nak abang macam mana yang boleh berlaku 7 hari? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kan dikatakan Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 fi sittati ayyam. Pada 6 hari. Hari ke-7 dia duduk tak mana? Orang Yahudi kata Allah Ta'ala buat langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya dalam tempoh 7 hari. Al-Quran mengatakan sittati ayyam. 6 hari. Itu yang disebut ni. Dia sebut satu persatu. Langit dan bumi dijadikan pada hari Ahad. Kemudian pada hari Isnin dijadikan bulan dan matahari. Kemudian kita sambung terus ke hari Selasa dijadikan binatang-binatang. Allah Ta'ala tak boleh kan nak buat semua secara serentak. Kan Allah itu bersifat kun fayakun. Pasal apa nak buat satu-satu? Sebab nak bagi cukup 6 hari. Sebab dia nak rakam dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi itu di dalam masa 6 hari. Jadi dia kata, pada hari Selasa dia buat binatang. Kemudian pada hari Rabu pula, yang mana dia kata, hari Rabu dijadikan sungai dan laut. Harus meminum airnya. Air sungai lah. Air laut jangan duk minum lah masin. Jadi mengambil sempena kejadian ciptaan Allah pada sungai dan laut pada hari Rabu. Siapa yang nak minum ubat? Minum pada hari Rabu. Lebih mustajab. Ubat tu lebih mujarab ubat tu. Jika diminum pada hari Rabu. Dan dijadikan syurga dan neraka pada hari Khamis. Dan manusia berhajat kepada syurga dan melepaskan daripada neraka. Maka barang siapa berkehendak meminta satu hajat daripada seseorang, maka hendaklah ia meminta pada hari Khamis dan sunat musafir pada harinya kerana sabda Nabi SAW. Okey, baik. Allah Ta'ala ciptakan syurga dan neraka pada hari Khamis. Maka oleh itu manusia berhajat sangat-sangat kepada syurga dan melepaskan daripada neraka. Jadi kalau siapa yang minta hajat, nak minta hajat, satu-satu hajat, maka berhajatlah pada hari Khamis. Ataupun disebut di dalam beberapa hadis, hari Khamis ini adalah hari keberkatan kerana dia berpasang dengan hari Jumaat. Jadi kalau kata kita tak boleh nak kahwin hari Jumaat, kahwin hari Khamis. Kerana hari Khamis itu diciptakan syurga. Diciptakan syurga. Dan diciptakan neraka. Neraka ni kita minta dijauhkan. Dan lagi dia kata, sunat bermusafir. Kalau nak pergi mana-mana, elok hari Khamis. Hari inilah. Siapa-siapa yang nak planning, nak pergi mana-mana tak lagi, eloklah lepas kuliah ni. Bermusafir pada hari Khamis dan sunat musafir pada pagi harinya. Kerana sabda Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal khamis. Yakni sabda Nabi SAW yang bermaksud, hai Tuhanku, beri berkat olehmu bagi umatku pada pagi-paginya pada hari Khamis. Okey, alhamdulillah kita dah mengambil keberkatan pada pagi Khamis ni dengan bermusafir ke Masjid Umar Abdul Aziz. Musafir lah tu. Musafir tu orang yang berjalan. Orang yang keluar berjalan. Ke Kelompat. Kami naik kereta. Musafir lah tu. Yang keluar berjalan. Tak kira lah 10 langkah rumah tepi tu je. Itu musafir juga dah. Cuma tak sampailah 2 marhala. Kan? Tapi dia keluar lah. Sebab apa? Nak dapat syafaat daripada doa baginda SAW. Beri berkat olehmu pagi umatku. Yang berpagi-paginya pada hari Khamis. Alhamdulillah. Dan dijadikan Adam dan Hawa pada hari Jumaat. Dan dikahwinkan akan dia pada hari Jumaat. Maka barang siapa nak berkahwin, hendaklah ia berkahwin pada hari Jumaat atau malamnya. Apa atau malamnya? Khamis lepas Asar. Kalau kata nak akad nikah
Kalau boleh nak akad nikah hari Jumaat, kata nak qadhi. Qadhi kata tak boleh hari Jumaat kalau dia nak pergi sembahyang Jumaat. Hari Khamis lah mai. Hari Khamis kalau boleh ambil lepas asar. Dapat malam Jumaat. Kalau Jumaat lepas asar pun boleh. Kalau hari Jumaat sebelum Jumaat pun boleh. Tapi janganlah hari Jumaat waktu Jumaat. Tapi kalau lepas Jumaat dia bagi kata qadhi tu kata boleh, maka bolehlah. Sunat akad nikah. Bukan kenduri ke? Akad nikah. Kenduri itu saja nak bagi tahu orang dia. Yang akad nikah tu lah yang berkahwin betul-betul tu yang berkahwin tu. Baik. Dan pada hari Sabtu, hari tipu daya Bani Israel dengan mengambil ikan dan tipu daya kafir Quraisy dengan Nabi SAW. Maka barang siapa hendak memburu binatang, maka hendaklah ia memburu pada hari Sabtu. Siapa nak pergi memburu, pilihlah pada hari Sabtu. Sebab hari Sabtu adalah hari tipu daya. Tak buru apa lah kita ni, hutan pun tak ada lah dalam Pulau Pinang ni. Tak hambat apa Dan dia kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa hadzal ilmu la yahwihi illa nabiyyu aw wasiyul anbiya. Dan ini ilmu tiada mengetahui akan dia melainkan nabi atau wasiatul anbiya, yakni pewaris nabi. Ilmu memburu ni, ilmu memburu. Tapi pada hari yang seelok-eloknya pada hari Sabtu. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa berpagi-pagi, kita bagi habis yang ni berpagi-pagi pada hari Sabtu di dalam menuntut hajat, maka akulah yang akan mendomankan, ini menjaminkan baginya dengan menunaikan dia. Nak minta apa-apa hari Sabtu pagi-pagi. Baik, kita ni hajat memang banyak. Hajat paling besar kepada Allah Ta'ala. Kita boleh memperbanyakkan permohonan kepada Allah pada pagi Sabtu. Okey, kita bangun bertahajud pagi Sabtu. Minta sungguh-sungguh. Awak dia nak bagi Sabtu saja dah. Yang berhajat sangat-sangat. Kalau kata hari itu kebetulan hari Sabtu, mintalah sungguh-sungguh. Mungkin daripada keberkatan, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali ni, hajat itu akan termakbul. Cantik dah hari Sabtu. Subuh, lepas subuh ataupun sebelum subuh dapatlah tahajud kedua rakaat, jadilah untuk kita memanjat hajat kepada Allah Ta'ala. Selebihnya dia kata wallahu alam, maksud dia Allah saja yang tahu. Allah yang tahu. Kadang-kadang minta dah lama, segala pagi minta pun tak dapat. Satu lagi faedah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bermula bertongkat itu daripada perangai anbiya, dan adalah Nabi SAW bertongkat ia dan menyuruh ia dengan dia. Dan daripada Nabi SAW sabdanya, bertongkat itu alamat orang mukmin dan sunnah anbiya. Dan barang siapa keluar musafir ada sertanya tongkat daripada kayu lauz yang pahit, nescaya diamankan dia oleh Allah Ta'ala daripada sabu', yakni binatang yang memberi mudarat, dan daripada pencuri yang menyaja akan dia, dan daripada binatang yang mempunyai racun seperti ular dan kalajengking, hingga kembali ia kepada tempat kediamannya. Dan adalah serta orang bertongkat itu 70 malaikat mengawali akan dia. Orang yang bawa tongkat, jangan rasa koman lah kata bawa tongkat. Tengah orang tak membawa tongkat, nampak macam tua sangat lah pula. Nampak larak sangat bawa tongkat. Rupanya dapat pahala. Di antara kelebihan ni kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa? Baru baca je selesai baru ni. Sepupu Nabi SAW. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Dia kata, Nabi bagi tahu, dia kata, perangai para anbiya, semua Nabi-Nabi bawa tongkat. Nabi Musa sampai tongkat tu jadi mukjizat. Nabi Allah Sulaiman kan yang dia cerita mati sambil pegang tongkat. Selepas 100 tahun baru reput tongkat dia. Tu pun anak-anak gigit. Kemudian diceritakan lagi Nabi Allah Idris. Dia punya tongkat di antara yang menjadi teman dalam perjalanan. Dia kata syaitan.
Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seusia 35 tahun dah bawa tongkat. Roman ke orang pakai tongkat ni? So kita pakai bawa tongkat. Tulis nama lagi hilang. Ah? Nah, kelebihan. Rupa-rupanya banyak kelebihan. Ha? Kalau kata umur 35 awak, Nabi tu tak larat sangat. Kalau umur 35 dah bawa tongkat. Dah, nah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang tawaduk ni dia bawa tongkat. Oh, rupanya orang tawaduk. Dia nak habaq diri kita ni tak ada upaya. Memang harap kepada Allah. Dah bawa tongkat dah. Nah, kelebihan dia bagi di sini selain dia adalah sunnah daripada segala para nabi, yang ni dia adalah alamat orang yang mukmin, orang yang beriman. Kalau dah bawa tongkat tu, mata pun tak berapa nak lihat sangatlah pandang orang. Nah, orang tengok tu tak pandang dengan bertongkat, tapi dahsyat. Nah. Dan dia kata barang siapa yang keluar musafir, keluar daripada rumah, bawa tongkat. Jangan malu. Jangan malu bawa tongkat. Sebab apa dia kata? Ni daripada kayu los. Susah nak dapat di Malaysia kayu los. Dia kayu paling baik. Binatang pun takkan hampir. Dia kata binatang. Sabuk ni binatang buas. Binatang buas. Macam singa, harimau, beruang, dan yang sama waktu dengannya. Jadi panggil sabuk. Binatang-binatang buas yang besar-besar. Siapa yang bawa tongkat, dia kata. Begitu juga pencuri. Dia tengok dah ada kayu dah, yang saja nak main tu. Kalau tongkat ada bengkok di ujung tu, dia baru nak rabut kita rabut dia dulu jatuh daripada motor. Kan ada kayu. Kita kalau jalan kat tempat yang ada jin, bawa kayu. Kalau ada tongkat tu selamat dah. Dan kemudian lagi dia kata, daripada binatang berbisa. Binatang racun ni binatang berbisa. Seperti ular, kalajengking dan sebagainya. Dia kata. Dan dia kata, bertongkat itu dapat dikawal oleh 70 malaikat. Masya Allah. Banyak pahala bertongkat ni. Bawa lah, jangan malu. So, saya nak bawa tongkat lah. Okey, kita tengok. Kata Hasan Al-Basri. Siapa Hasan Basri ni? Wali Allah. Wali Allah. Pertama orang yang bawa tongkat ni, dia kata, dia bagi bertongkat itu ada 8 perkara. 8 kebaikan, dia kata. Pertama dapat sunnah. Dapat pahala. Bawa tongkat dapat pahala. Yang kedua, perhiasan bagi pada sulaha, orang-orang soleh. Tongkat itu adalah perhiasan. Janganlah berlagak, dah pegang tongkat tak jolok kata orang. Yang ketiga, senjata atas seteru. Ramai aku bagi ni. Yang keempat, menolong ia akan orang yang dhaif, yang tu yang sebenarnya. Tak mampu, sakit sungguh lutut ni. Kena bawa tongkat. Awak yang bertongkat nak teruk sangat. Tak teruk. Dia bawa sunnah tu. Pandanglah orang yang bertongkat itu dia sedang bawa sunnah. 70 malaikat jadi bodyguard dia tu. Masya Allah. Saya ada tongkat banyak di rumah ni. Boleh bawa tongkat ustaz saja ada 4. So saya bawa 1. Lari daripada empunyanya oleh syaitan. Syaitan pun takut kat tongkat tu. Yang keenam, merendahkan daripadanya oleh fajir yang jahat. Orang yang berniat nak buat jahat pun tengok dia ada tongkat. Tak berani tu. Kemudian yang ketujuh, kiblat bagi empunyanya. Pasal apa dia kata kiblat bagi empunyanya? Dia nak semayang, dia akan letak jadi sutera. Dia akan letak tongkat dia di depan tu. Orang tu tengok, untuk kiblat dia tengok dia letak tongkat di depan. Tu dia duduk semayang tu. Terus dia. Yang ke-8, menguatkan ia apabila penat. Dah tak larat. Ada tongkat tu, masak pinjam tongkat. Nak pakai sat. Dan daripada Nabi SAW, barang siapa sampai umur 40 tahun umurnya dan tiada ia bertongkat, dibilangkan dia daripada orang takabur dan ujub. Wallahualam. Hadis ni hadis dhaif. Tak kita jadi takabur pula dah. Siapa yang umur dah 40 tahun tapi tak mau pakai tongkat. Kata Nabi SAW, dia di antara yang takabur. Bukanlah
dia levelkan kita ni ujub dan takabur sebab kita tak mau pakai tongkat walhal kita dah kena pakai. Kita kena pakai dengan sebab mungkin sakit tapi tak mau pakai, malu nak pakai. Orang kata bawa lah tongkat, tak mau. Orang kata teruk sangat. Memang teruk pun lah. Berjalan pun dia tak pergi ke depan, dia pergi makin ke tepi ya, pergi. Sampai orang kena tarik dah. Laju sikit kena tinggal. Kenapa? Dia sakit. Tapi tak mau pakai. Rasa macam teruk sangat. Yang tu baru takabur. Tapi kalau duduk sihat-sihat lalu kita, tak maulah lagi ikut. Tak maulah lagi ikut. Kan? Perasaan belagak tu pun ada juga. Kan? Kalau pakai tu nampak macam tu. Sangat-sangat tu. Pasal apa? Pasal duduk sihat elok. No? Tunggu orang tak larat esok ni. Kan? Nanti carilah tongkat. Hadis ni hadis do'af. Okay? Maksud hadis do'af itu bukanlah sahih. Bukanlah betul-betul kita ni takabur. Kalau kita tak mau pakai. Kalau kita tak mau pakai tongkat. Tapi kalau kita pakai, kita cari kebaikan yang akan kita peroleh. Lalu ni tongkat macam-macam jenis. Murah bukan mahal pun RM20. Maidin. Maidin dah belagak. Amat color apa? Coklat ke, hitam ke, putih ke. Dah bergaya sikit, cari yang sekala dengan baju. Hari ni baju merah, tongkat merah. Maidin murah. RM20 saja. Kemarin beli pula lagi satu tongkat. Warna macam kayu tu cantik. RM20. Beli di Kuala Kangsar, kira tang mana dia pergi. Tiap-tiap kali pergi Mekah lah beli tongkat, saya ingat. Saya kata tongkat rumah saya banyak. Bawa je tidak. Apa nanti saya main bawa tongkat. Yang lipat tu senang. Tak hilang. Kalau tidak kita semua katalah. Kita semua pakai bawa tongkat, sandak di tepi. Lagi mula. Dalam kasut pun terpakai kasut orang lain Jadi isu lain pula Wallah lah saja melawak je Tapi kalau kita bawa, jangan rasa lekeh. Orang yang bawa tongkat. Dia tu teruk, bertongkat dah. Tak teruk. Maknanya dia hebat dia tu teruk dah bawa tongkat teruk ingat dah. Tak teruk. Dia sedang membawa sunnah Nabi SAW. Wallahualam. Alhamdulillah. Kita selesai bab yang ke-10. InsyaAllah kalau ada rezeki bulan depan, kita akan masuk bab yang ke-11. Kelebihan segala masjid. Alhamdulillah. Nak cerita pasal masjid. Kita duduk dalam masjid ni. InsyaAllah kita cerita. InsyaAllah. Wallahualam bisawab. Ada soalan? Ya. Apa tu? Okey. Tapi dekat Pantai Sen. Sina jual ayak nyok. Boleh beli. Anjing dia tak kencing dalam buah nyok. Nyok tu di luar kulit. Isi dia dalam ayak dia boleh minum. Boleh. Boleh kalau kata kita benda di dalam. Dan kemudian kita boleh beli berurus niaga dengan orang yang bukan Islam. Selagi kita tak tengok anjing tu pergi pancuk kencing dekat buah tu, kita boleh minum dia. Kemudian kalau kata dia pancuk seandainya lah, bukan dia pancuk masuk air kencing di dalam buah. Kan? Kita minum air yang di dalam dia tu. Harus. Boleh kita beli, boleh kita minum. Harus. Ayak Cina. Okey. Berkenaan dengan ayak Cina. Selagi kita tahu dia bersih, boleh. Tapi sebaik-baiknya benda mentah ni, dia dah gawe, dia dah kacau. Rasa-rasa mesti tak boleh nak telan. Kan? Rasa-rasanya lah. Dia dah. Tak tahu lah. Kalau dalam nyok tu boleh. Kalau dalam buah ni. Kalau ayak Cina duk pacak jual tu, seelok-eloknya elokkan. Tapi dulu-dulu jahil. Dulu saya ingat lah masa tu kecil-kecil lagi. Orang Melayu tak ada jual. Ayak balang tu tak ada. Kan? Yang ada orang Cina yang jual. Orang India lagi daripada niaga ayak balang tu. Sampai Kelah kan, tak ada. Dia orang Cina ada. Dia jual ayak tebu. Saya lah ni baru minum ayak tebu. Dulu saya tak minum ayak tebu. Lepas tu,
Dulu bukannya banyak balang pun, sejenis je dia jual. Kita tak ada orang Melayu yang jual. Apa yang mau kita beli tu kita sebat, kan? Jahil, no? Lala ni, tentu kita tak mau kan? Tak elak-elakkan pula, nah? Sebab apa? Kita naklah biarlah ayak tu menitik dari tangan orang Islam tu. Wallahualam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Okay, soalan dari sahabat Alamaya. Ya, Kak Jamilah. Kak Ila nak tanya, tadi Ustazah cakap pasal tongkat kan? Ya. Kalau kita bawa tongkat nak masuk masjid ke surau, perlukah kita basuh dulu kat dia punya tumit tu? Okey. Baik. Terima kasih Kak Ilah. Nah, Sama-sama. Kak Jamilah ni di antara jemaah kita yang bawa tongkat. Nah, apa yang kena dia dengan tongkat dia. Saya mula nak membezakan sebab grup kita ni nama Jamilah ramai sangat. Saya bubuh nama dia Jamilah Tongkat. Nah, dia tanya soalan, kalau kita bawa tongkat, dapat pahala Kak Jamilah nah? Kalau kita bawa tongkat masuk ke masjid atau ke surau, perlu tak kita nak basuh kaki dia? Katalah lepas ni pakat bawa tongkat, kan? Kalau nak masuk dalam masjid, perlu tak kita nak basuh kaki dia? Seperti mana kita rasa keperluan kita basuh kaki, masuk dalam masjid, maka itulah keperluan untuk kita basuh kaki tongkat kita sebab kita bimbang dia tu tekan tak tentu tempat yang dia tekan. Nah, kita bimbang seandainya dia tertekan, dia terpijak lah. Nah, sesuatu yang najis. Tetapi, kita cek dulu di kaki tongkat tu. Ada tak bekas tai ayam ke, tai burung ke yang kita tekan. Kalau bersih tak ada apa, boleh bawa masuk tanpa kita basuh. Boleh bawa masuk. Dan kita pun yakin, aku tak pergi tekan mana-mana tai ayam tadi. Tai kucing ke. Kita pun yakin. Nah, jadi tak perlu kita basuh. Ikut pada keyakinan. Macam Masa mana kita berjalan basuh Ustazah, kaki. masa Ya? berjalan kena hati-hati lah kan? Hati-hati lah. Betul. Letak. Waktu berjalan tu kena hati-hati lah. No? Macam mana kita nak jaga kaki kita daripada terpijak najis. Macam tu lah juga. Tongkat tu dia adalah kaki kita. Pengganti daripada kaki kita hak dua tu. Orang kata tongkat bongkok 3 tu. Dia bawa satu lagi. Dia jadi 3 tu. Nah? Ini kelebihan. Kelebihan bertongkat. Tapi ketika mana nak masuk dalam rumah. Disunatkan masa kita basuh kaki. Kita cuci kaki kita. Macam tu juga kita cuci tongkat kita. Nah? Sebab apa? Sebab dia tak ada kasut. Nah? Wallahualam. Terima kasih Kak Jamilah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Ambil pokok betik. Okey. Kita ambil dia pokok yang tumbuh sendiri tak apa. Nah? Kita pergi kot jalan hutan ni. Kan? Katalah jalan ni jalan kubur. Takkan nak pergi minta kat mayat kan? Tak ada siapa. Tak ada tuan empunyanya. Pokok tu pun tahu dah pokok tu tumbuh sendiri, tumbuh melata. Kadang burung yang bawa benih dia. Boleh ambil. Kan mesti cabai-cabai Melaka tu kadang tu pokok burung bawa berak merata, tumbuh naik. Walaupun dia di tanah yang kita tak ketahui siapa tuan empunya dia. Tapi kot jalan tu kita jumpa. Yang ketika ini boleh. Tapi kalau kita tahu ada empunyanya yang tukang tanam. Tak boleh. Tak boleh. Kalau pokok hutan boleh. No? Diharuskan. Itu bagi orang awam macam kita. Tapi kalau kata orang yang menuntut ilmu, dia tak akan ambil. No? Pasal apa? Nak makan benda tu. Bila nak makan, dia nak jadi darah daging. Benar hati. No? Tak salah. Okey. Okey. Kita tukar. Okey. Okey. Berkenaan dengan kita nak tolak barang kemas kita, nak ambil yang lain. Jadi kita nak lari daripada riba. Riba. Maka dia hadap pula kita dia tak ada cash. Sepatutnya apabila kita nak beli sesuatu, nak tukar barang, kita nak jual.
Nak jual kita kena beli, dia kena beli dulu, dia bayar dulu kat kita. Dia bagi duit kat kita secara tunai. Tapi oleh kerana masalah kedai tu dia tak ada cash. Dia tak ada cash, dia cuma habaq. Okey. Apa yang perlu dia buat? Tulis di atas resip dan buat akad. Tulis di atas resip dan harga. Katalah harga 2,000 dia ambil. Tulis buat resip pembelian kita tu dengan harga 2,000. Lepas tu kita akad beli dia. Aku jual barang dengan sebanyak ni. Tu punya pasal lah, dia nak jawab ke dia tak jawab. Dia bukan bangsa kita dah. Lepas tu kita habaq. Ni kita nak tolak barang ni, kita nak ambil barang lain. Baru boleh sah. Nak hindarkan daripada riba. Dalam jual beli barang kemas. Okey, baik. Siapa dia? Sahabat lamanya. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, kami yang mendengar kuliah secara online Maya ni, adakah juga mendapat rahmat Allah tu rahmat seperti mana orang-orang yang hadir di kuliah Ustazah di masjid? Alhamdulillah. Soalan ni saya je dengar lah. Okey, baik, terima kasih pada yang bertanya. Yang bertanya ni, dia tanya, adakah mereka yang mendengar secara online, yang duduk dalam ni ada 50 orang lebih dapat pahala sama dengan orang yang duduk di dalam masjid? Okey, baik. Macam orang yang sembahyang duduk dengan orang yang sembahyang berdiri sempurna, tak sama pahala dia. Macam itulah pahala orang yang mendengar di rumah dengan pahala orang yang hadir ke masjid. Okey, kita tengok susah payah orang yang nak hadir ke kuliah ni, dia ada susah payah dia. Dia nak kena cari kain baju dia. Betul tak? Kemudian tengok baju keredok pula, iron pula. Kalau tak mandi kena mandi. Berlaku di dalam beberapa peristiwa usaha untuk dia pergi menuntut ilmu. Itu semua pahala tu. Sehingga kan dia mandi, titisan air yang keluar daripada dia tu dijadikan malaikat berdoa untuk dia. Dia serika baju. Dia keluar daripada rumah tu, setiap butiran pasir, rumput yang berada di kiri kanan memberi salam untuk dia yang keluar berjalan tu. Setiap satu langkah dia dihapuskan 10 dosa dia, digantikan 10 pahala. Satu langkah dia berjalan nak pergi. Kalau nak kereta dia kira lah putaran roda dia tu. Kemudian baru dia nak sampai. Kalau sampai di masjid, dia tak boleh nak masuk terus. Dia kena buat tahiyatul masjid. Dia baca doa masuk masjid. Dia baca doa i'tikaf. Kemudian dia duduk bersila. Dia tak boleh nak duduk santai tidur macam orang yang duduk di rumah. Ya? Okey. Itu kelebihan kalau kita baca. Itu kelebihannya. Okey, sementara duduk di rumah bukan kata tak baik. Baik juga. Cuma dia kurang sikit pahala. Seperti mana pahala orang yang berusaha masuk di dalam taman Allah. Mengejar cari taman Allah. Walhal boleh. Buka handphone je kot. Sambil bersiang ikan. Sambil bersiang bawang kan. Boleh. Bukan saya kata tak baik. Baik juga sebab dia mendengar. Dia bawa diri dia. Duduk di dalam majlis ilmu. Cuma dia tak dapat halaqah malaikat yang duduk di dalam naungan masjid ataupun surau. Itu saja Tapi baik tetap baik kerana kita duduk di dalam majlis ilmu juga walaupun seorang-seorang. Dapat kebaikan daripada situ. Daripada kita duduk seorang-seorang dalam rumah buka TV saja tengok. Tapi kalau dalam majlis ilmu TV pun okey. Radio pun okey alhamdulillah Cuma itulah beza dia itu saja perbezaannya. Kita tahu susah payah orang yang nak pergi menuntut ilmu ada imbalan dia, ada imbuhan dia. Itu kelebihan dia. Lepas tu duduk dalam ibadah. Bila dia duduk dalam majlis ilmu ramai-ramai lagu ni bukan nak boleh duduk belunjuk kaki tau. Walaupun rasa macam nak belunjuk sangat-sangat lah ni. Kan lah pula Aku seorang je duduk pula serampang 3. Orang lain tak boleh keluar Itu dia itu perbezaan dia. Kita boleh baca perbezaan dia Siapa buat lebih,
dia dapat lebih. Nah, wallahu alam. Assalamualaikum Zaza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa dia? Zaza, saya tak tunjuk muka sebab isu ni sensitif sikit. Ya, tak apa. Ustazah, ada satu kedai dekat Queens Bay, kedai makanan Korea. Lepas tu, baru-baru ni, kedai tu tak ada kelulusan JAKIM. Tapi dia bubuh pekerja dia semua orang Islam yang pakai tudung. Nak tarik orang Islam. Satu hari, dalam 2 minggu lepas kot, pekerja dia ada terpotong daging babi. Macam mana nasib pekerja tu Ustazah? Mereka tak berhenti, mereka tetap kerja juga. Walaupun tahu manager tu dah buat masuk daging babi dalam kedai tu dah. Saya tak ada kuatan nak nasihat sebab pekerja tu adalah kaitan saudara dengan saya. Jadi saya nak Ustazah cakap, lepas tu nanti saya forward. Okey, baiklah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Okey, seorang sahabat kita bertanya berkenaan dengan satu kedai yang mana owner dia, pemilik kedai itu bukan Islam. Tapi pekerja dia Islam. Dia jual makanan Korea. Bukan sekadar artis Korea je popular, makanan dia pun popular lah, masuk mai. Menular, tak salah. Dari segi makanan tu tak salah. Yang salahnya pengisian dalam makanan, bahan dalam makanan tu yang salah. Okey, pemilik kedai ni bukan Islam. Lebih kurang macam cerita yang nasi ayam yang dia viral tu lah. Ayam tu halal sebenarnya. Tapi oleh kerana pemilik dia tu bukan Islam, dia akan ambil daripada yang bukan Islam. Cara sembelihan dia pun jadi tak halal. Tu dah antara punca dia. Okey, yang cerita sahabat kita yang tanya ni, dah lah kedai tu dia meniaga barangan Korea. Kemudian sampai kepada satu masa pekerja dia terpotong daging babi. Nampaklah, kan tahulah benda tu. Sepatutnya bila kita dah tahu perniagaan kita itu dah bercampur dengan benda yang haram, wajib berhenti. Serta-merta wajib berhenti. Sebab apa dah tahu dah? Ni tokek dah buat masuk benda yang haram. Sebenarnya kalau kata orang yang bukan Islam ni, kalau dia bagi kat kita ayam dah disembelih pun tak boleh ambil. Walaupun ayam tu halal. Apatah lagi kalau dia bermasuk mai daging khinzir, babi. Lagilah tak halal. Kalau dia bagi ayam, kalau dia bagi lembu. Ni lembu dia kata. Tapi lembu yang dibawa oleh orang bukan Islam. Lembu halal untuk orang Islam makan. Tetapi kalau orang yang bukan Islam yang bawa mai dekat kita, tak boleh. Kita was-was dalam hati. Hang sembelih lagu mana ni? Kan? Dia tak dia suruh orang Melayu sembelih. Betul ke kadang-kadang dia nak bohong. Dia nak bagi kita makan juga. Ni orang Melayu yang punya buat. Tak apa kalau betul-betul kita yakin. Kita tengok. Tapi kalau kita tak tengok, kita tahu pula dia tu yang daging babi yang dia bawa masuk. Wajib dia berhenti serta-merta. Rezeki bukan tokek tu bagi. Bukan bos yang bukan Islam tu bagi. Tetapi rezeki Allah yang bagi. Ini kena bergantung. Betul-betul yakin dengan Allah. Berhenti. Wajib berhenti. Kalau dia terus kerja, tak berkat rezeki yang dia perolehi. Kerana hasilnya bercampur menjual benda yang haram. Tak boleh. Kena berhenti. Dah tahu dah. Lepas tu duk gagah kerja juga. Kalau tak tahu lain cerita. Boleh kita nak kerja di bawah orang yang bukan Islam, boleh. Tapi kita tengok cara dagangan dia ataupun jual beli dia bersifat halal. Baru boleh. Baik. Pada yang bertanya. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi soalan. Yang tu pasal babi ni saya tanya pasal arak. Macam contoh 7-Eleven kan ada arak. Budak Melayu kerja, kita pun masuk, kita beli benda bukan arak. Tapi duit kita adakah kita boleh budak-budak Melayu tu kerja ataupun kita boleh masuk pergi beli? Dan duit kita mungkin mereka akan pusing untuk pusingan modal, ambil air arak, ambil semua barang lah dalam kedai tu. Berkenaan dengan arak dalam kedai macam lo ni, maaf cakap 7-Eleven, ada jual arak kan? Dia jual dalam tea. Dia jual dalam kedai runcit Cina pun ada yang dekat bayi lepas Melayu, ni. Budak-budak Melayu kerja, kesian kat budak-budak tu
Lepas tu bila dah orang main beli, dia penjual, dia. Dia kena jual lah. Bila dia kena jual, itu syubhat. Syubhat. Sebab orang yang arak ni dia bersangkut dengan si penjual, si pembeli, tukang tengok pun. Tukang tengok pun. Kita tengok benda tu duk jual beli. Pun dapat pahala sepanggu juga. Apatah lagi tukang minum. Tukang beli, tukang jual, tukang tengok, tukang minum. Empat-empat ni memang terpalit dosa. Okey, macam kita dah tahu dah di kedai tu ada jual arak. Boleh tak kita nak masuk? Seelok-eloknya kita hindarkan daripada masuk. Kalau kata kita boleh pergi dapat di kedai lain. Tapi kalau kita tengok pasar raya hari ni, kita tak boleh nak elakkan. Kita memang berhajat nak beli sesuatu dalam pasar raya tu. Dalam pasar raya tu ada jual daging yang tak halal dan ada jual arak. Betul tak? Besar kan? Jadi janganlah pergi beli yang di tepi-tepi tu. Pihak yang jauh-jauh sikit. Kan dia akan tulis besar-besar non halal. Jangan duk pergi lah tepi tu. Dia duk gagah lalu, duk kerling-kerling tengok. Pergi beli. Dia pandai tu. Tepi kedai tu dia buat kedai roti. Itu tak boleh nah. Kita boleh masuk pasar raya tu, dia luar. Cuma kita jangan pergi tepi. Di kedai tu yang sampai kita nampak benda tu dijual belikan. Untuk cashier. Dia nak buat macam mana dia kerja di situ. Apa yang patut dia buat? Rezeki yang dia diperolehi syubhat. Bukan dia nak jual, dia kata. Dia cuma juru jual saja. Dia dibayar gaji. Tak boleh. Dia kena ada pengorbanan. Nak ada pengorbanan. Banyak lagi kerja-kerja yang halal. Yang boleh kita cari. Dia kata tak ada. Yang ni saja yang dia boleh kerja. Ada. Rezeki Allah tu maha luas. Mencari yang halal itu wajib. Wajib cari. Dia nak jadi darah daging, kita nak makan. Kita nak pakai. Kita nak buat perlindungan daripada wang tersebut. Maka rezeki itu disyubhat. Bila syubhat ni maksud dia rezeki kita tu dah campur halal dan haram. Rasulullah kata tinggalkanlah benda yang syubhat. Carilah yang nyata halalnya. Wallahu a'lam. Okey dah. Jual arak. Syubhat lah tu. Pramugara. Kita duduk atas kapal terbang tu. Dia bawa arak kan lalu kat tepi kita. Kita tipu langut. Yang tukang tengok pun kena ke? Habis nak lari pergi doktor mana? Situ je yang ada. Kan nak lari turun kapal terbang. Sekali lah. Akhir zaman ni kita ni tak boleh lari benda yang syubhat tu. Tak boleh nak lari. Nak pergi ke mana? Kita duduk atas kapal terbang. Dia tolak main tepi kita. Kita dah nampak tu botol arak. Ya, yang sebelum minum. Nak buat macam mana kita tak upaya nak bawa diri ke mana. Melainkan duduklah tengok. Kena pula kita duduk ambil yang kerusi sebelah kita pula minum arak. Allahu Akbar. Dia kata kita terpalit dengan benda-benda syubhat. Mudah-mudahan Allah ampunlah dosa kita. Lagi dunia ini semakin canggih. Sebenarnya dia semakin teruk. Dia semakin teruk. Wallahualam. Pi. Jabat agama pi. Dia mana buka dah. Tutup terus dah. Hari tu juga. Hari yang viral tu. Jabat agama pi. Dan disahkan. Dia pun memang. Kan mula-mula budak-budak tu macam bagi alasan. Dia pun pergi tukar duit. Dia pun pergi basuh benda tu di situ. Alasan yang dia pun bagi tu memang tak logik tau. Pergi basuh. Awak yang pergi basuh tangan situ. Lepas tu pergi bagi makan anjing makanan yang tak habis. Lepas siapa yang tak pergi bagi makan ayam? Kan? Benda yang tak logik tu pergi basuh. Benda tu di situ kan. Jadi apabila disiasat memang jabatan pun turun. Jabatan agama memang turun. Memang betul. Dia memang mereka buat. Mereka ambil daripada itu putih. Siapa yang pernah makan, istighfarlah balik tu. Istighfarlah balik. Alhamdulillah lah saya tak pernah makan. Kesian lah ramai yang terkena. Sebab mereka kata sedap. Okay?
A'udzubillahi min zalik, minta lindung daripada Allah daripada perbuatan-perbuatan yang kecil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, kita berdua dah. Ha? Kita berdua bertiga ya. Apa ada semua tutup dah. Kak Zah ada. Orang Kiam, Kiam pun tak ada. Ada. itulah. Tak apalah. Okey. Nanti Okey. buat lagi. Okey, bye.